Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-10, surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni juzuk yang ke-10. Surah At-Taubah, kita berhenti surah yang ke-9, ayat kita yang ke-9. Ayat yang ke-9. Baik, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون Tengok ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari faedah-faedah dunia. Lalu mereka menghalangi dirinya dan orang-orang lain dari agama Allah. Sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah kerjakan. Ingat ayat ini sambungan daripada apa yang telah kita bincangkan dalam ayat yang lepas. Mereka telah mengkhianati perjanjian, membatalkan janji yang telah dimeteraikan, dibuat, kan? Kemudian ayat ini Allah Ta'ala dedahkan lagi tembelang perangai buruk mereka. Mereka itu mana buat kafir itulah. Apa dia kata? Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka puak kafir tukar ayat-ayat Quran itu dengan benda yang sedikit, mata benda dunia, pangkat kedudukan, dan mereka tinggalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Azza wa Jalla. Kata di Ibnu Ashur dalam tafsir dia, haula'il ladzina baqau 'ala syirk. Puak-puak yang masih kekal dengan syirik dia. Dari kalangan orang Arab selepas pembukaan kota Mekah,
dan setelah Islam mendapat kemenangan besar di sebahagian kawasan itu, tapi mereka masih lagi kekal dengan kafir, tak mau masuk Islam. Kenapa? Adakah mereka ragu tentang Islam? Jawabnya tak. Dia nampak ada Islam itu benar. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Tapi mereka tak mau juga beli agama ayat-ayat Allah Ta'ala itu dengan kepahaman syirik mereka. Kenapa? Kerana kepentingan duniawi yang mereka boleh. Seperti dia boleh serang sama-sama dia, mereka masih lagi mau mengekalkan adat-adat jahiliyah, minum arak, judi, zina dan lain-lain perbuatan. Dalam jual beli dia masih lagi dengan riba, penindasan. Maka Allah gambarkan mereka beli ayat Allah dengan mata benda dunia yang sedikit. Dan fasaddu an sabilillah, bukan sakat dia yang sesat, mereka juga menyesatkan orang lain, menyekat orang lain daripada menerima hidayah Allah, daripada menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima Islam. Bermakna mereka ini sangat jahat, sangat teruk dia punya perangai. Maka Allah Ta'ala peringatkan di sini, innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya perbuatan yang tersebut, menolak Islam, menyekat orang lain daripada menerima Islam, amatlah buruknya apa yang mereka telah kerjakan itu. Ini gambaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita tentang beli itu dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit itulah maknanya tak mau terima kebenaran. Kita ni kadang-kadang kita guna bahasa-bahasa kiasan. Bahasa kiasan macam kita cakap hari ni. Perjuangan kita ini terpaksa membayarnya dengan harga yang mahal. Kita tak bagi duit pun, tapi mahal dari sudut pengorbanan, mahal dari sudut prinsip perjuangan. Mana prinsip perjuangan kita ni setara mana hebat pun, kalau tidak kerana Allah dan di atas dasar membela agama Islam, maka sia-sia. Tak usah duk cakap telus lah, tak usah duk kata hebat dengan human right lah, apa dia tata kelola lah, apa bercakap. Tapi kalau tidak diperpaksikan kepada Islam, maka kita akan hanyut dibawa oleh arus perjuangan-perjuangan yang lara, yang jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-10, apa sikap mereka? Tengok. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Mereka tidak menghormati pertalian kerabat dan perjanjian terhadap orang-orang yang beriman. Kalau sudah khianat, tak ada arti lagi kaum kerabat. Kalau kita nak tengok pengkhianat-pengkhianat di Mekah, asalnya kan siapa dia? Abu Lahab, pak saudara Nabi, bukan orang lain. Abu Jahal, Umayyah, Utbah, orang duduk sekitar tu lah belakangnya. Rumah dia apa, orang panggil sekampung. Anak beranak, apa boleh buat? Mereka janji pun janji tidak ditunaikan, kan? Maka Allah jatuhkan hukuman mereka, ulaika humul mu'tadun, dan mereka lah orang-orang yang menceroboh terhadap perjanjian, ikatan kesetiaan dan segala perkara-perkara yang mereka buat. Dia langgar belaka. Mu'tadun di mana langgar. Kalau bahasa kita agak langgar SOP lah ni, kan? Hari ini manusia ni bila kalau langgar SOP yang dibuat oleh manusia,
boleh bayar denda. Kalau hak tak kena denda, boleh ditular-tularkan, dikutuk-kutuk, kan? Yang kita bimbangnya ni, humul mu'tadun, langgar SOP syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang ini neraka jawab dia. Ini dahsyat. Allahu Akbar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim, Al-Ghafur, sangat lemah lembut dia kepada hamba dia. Ar-Rahim, Ar-Rahman, masih lagi buka peluang kepada orang yang menentang Islam, baliklah ke pangkal jalan. Tengok ayat 11. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Oleh itu, jika mereka bertaubat dari kekufurannya, dakwah berterusan, jahat setara mana pun Allah hantar bagi pendakwah. Mendiang Firaun sangat jahat, angkuh, mengaku jadi Tuhan. Allah hantar dua nabi, izhab ila fir'auna innahu tagha. Allahu Akbar. Jahat setara mana puak-puak kafir, Tuhan buka pintu taubat. Fa in tabu, sekiranya mereka bertaubat dari kekufuran, masuk Islam. Sudah masuk Islam, wa aqamus salah, dan mendirikan salat. Wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat. Maknanya beramal dengan Islam, bukan kata masuk Islam saja, sebab ada juga geng-geng masuk Islam saja. Kita kena ingat ayat ni, Bara'ah ni, ayat yang mutaakhir, yang turun akhir ni. Bara'atun minallah ini. Mana ayat yang tahun yang ke-9 dah. Kan? Maknanya tahun yang ke-9. Allah SWT peringatkan puak kafir, kalau mu taubat, beramal dengan undang-undang Islam, beramal dengan rukun Islam, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kamu seagama. Allahu Akbar. Tak boleh dah nak ungkit. Orang ni kafir 20 tahun lepas kita hidup sebelah kita. Ni ingat molek dah. 20 tahun duk asah pedang, asah parang, asah tombak, lembing nak bunuh kami. Hari ni duk sebelah. Kita kata ketepikanlah kisah-kisah lama, kisah silam yang menyayatkan hati itu. Hari ini kita buka lembaran baru, episod baru. Hak lama masing-masing bawa lah. Allah Ta'ala pun dah maafkan kalau dia beriman. Takkanlah kita sama-sama kita tak boleh maaf lagi. Allahu Akbar. Allah, mereka saudara kita. Hak mana? Orang beriman dan beramal. Sebab ada satu kumpulan, setelah kemenangan Islam, timbul satu kumpulan, nama dia munafiqin. Kumpulan ini tidak beriman secara benar, solat pun malas-malas je, zakat tak bagi, ya, maka dia itu munafik, tak jadi dia. Allahu Akbar. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan kami menjelaskan ayat-ayat kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Kalau siapa nak faham sungguh tentang Islam, mari dengar Quran. Mari dengar apa yang Nabi kita ajar, kita akan kenal. Tapi tak tahannya puak kafir ni dia sumbat telinga. Waktu Nabi baca tu dia sumbat telinga, dia pergi bersiul, tepuk tangan, bising, supaya orang lain tak dengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perangai apa dia. Jadi kita ni pun kalau ada orang duduk kuliah, duduk mengajar, kita duduk main pereh mutu, duduk melaut, itu ni perangai apa jahiliah lagi.
Ayat yang ke-12. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Dan jika mereka mencabuli sumpahnya, Allah tak habis lagi, maknanya ai uhudahum, melanggar perjanjian yang telah mereka buatkan. Satu, mencabuli sumpahnya sesudah mereka mengikat perjanjian setia, dahlah langgar sumpah. Wa ta'anu fi dinikum, dan mereka juga telah mencela agama kamu. Oh, dia kata Islam ni tak molek, tak baik. Ni sehari dua ni timbul lagi pula isu pelukis-pelukis kartun, alaihim minallahi ma yastahiqun. Allah Ta'ala lah letak atas kepala dia apa yang patut. Menghina Islam, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang Islam boleh buat apa? Pendakwah-pendakwah ni senarai barang-barang keluaran negara tu untuk diboikot. Gitulah boleh. Tapi kalau kita kuat, kalau kita punya kekuatan tinggi, izzah kita, Allah kata apa? Wa ta'anu fi dinikum, mana-mana orang yang mencerca agama kamu, menghina agama kita, kata di Syekh, termasuk semua jenis penghinaan. Hina Quran ke, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, hina undang-undang Islam ke, apa jadi? Faqatilu a'immatal kufr, Allah kata, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu. Jangan diam. Ru'asaul kufar, ketua-ketua kafir yang masih ada, lawan. Kata Syekh Syangkiti rahimahullah, dia kata ada sebahagian ulama tafsir bila sebut ketua dia terlupa. Dia kata Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Suhaib bin Amru. Puak-puak ni dalam perang Badar, kan? Ayat ini turun pada tahun yang ke-9, tak boleh lagi nak kait dengan Abu Jahal. Sebab tu kita kena ingat, kita waktu kita ceramah ni, pendakwah-pendakwah, fakta tu kena jelas. Contohnya dalam peperangan Uhud, kita kata bahasa Abu Jahal ni jahat, mari belah perut sahabat-sahabat. Mula Abu Jahal mati dalam perang Badar, macam mana kita sebut nama di sini? Itu kena ingat. Kadang-kadang kita terlupa. Ni ada penceramah-penceramah ni, masa mari bulan Maulud ni kak sibuk Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Tidak termasuk dalam senarai. Jadi kita kena murajaah jugalah. Setiap musim kita nak ceramah tu ada murajaah. Sekarang ni para jemaah sekalian, banyak orang duk sebar-sebarkan hadis palsu tentang kelebihan menghidupkan malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kata semua kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan sebar hadis-hadis palsu. Nisbah kepada Nabi ke, nisbah para sahabat, kita tunjukkan sayang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita beramal dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ana sendiri awal-awal lagi keluar risalah cinta Nabi, tengok 10 bukti tanda dan cinta Nabi. Keluar. Bila kita camping orang ingat selawat, kita kayak buat risalah tentang kelebihan selawat dan lafaz-lafaz yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama kata lafaz selawat tidak terikat, boleh je kita nak selawat dengan apa saja asalkan tidak menyalahi maknanya, tidak melanggar peraturan syarak atau itra
la tatruni, melampau dalam puji Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Tetapi untuk amalan kita, biarlah kita terikat dengan apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh para sahabat dengan sanad yang sahih. Itu yang kita pilih di saat kita tak berapa rajin. Jangan. Baik. Balik kepada ayat kita. Wa ta'anu fi dinikum, maknanya mana-mana pemimpin yang mencela agama kamu, faqatilu a'immatal kufri, bunuhlah, lawanlah, perangilah ketua-ketua dan pemimpin kaum yang kafir itu. Lawan, jangan duduk elok. Kalau kita mah lish innahum la aymana lahum la'allahum yantahun, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya. Mereka buat perjanjian, dia langgar. Jadi bila kita perangi supaya mereka berhenti dari kekufuran dan bertaubat. Para jemaah sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita, dan beberapa kali dah ana ulang, bahawa tujuan peperangan itu untuk menyekat kejahatan yang dibuat oleh orang kafir terhadap kita. Tapi kalau kafir itu berdamai dengan kita, ikat setia dengan kita, dia tak kacau kita ataupun duduk di bawah zimmah dalam pemerintahan Islam, kita tidak diajar suruh berperang. Kita diajar suruh berdamai, jaga perjanjian, jangan jadi pengkhianat, pembelot, tidak. Maka kalau orang yang khianat itu bukan daripada Islam, itu daripada ajarannya luar daripada Islam. Hari ini ada sebahagian pendakwah, dia panggil celupa mulut. Orang kata irhabi. Irhabi ini satu kumpulan yang baca ayatul saif, ayat peperangan ini, kemudian mereka laksanakan ke atas orang-orang Islam sendiri. Bom sana sini. Tapi kejahatan itu telah ditempelkan, dibuat tuduhan kepada pendakwah-pendakwah yang mengajak manusia ni kepada Islam, kepada kitab, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kenapa? Kenapa jadi celupa mulut? Kenapa jadi mulut jahat? Membuat tuduhan yang sewenang-wenangnya, keluar video, keluar kata-kata, penumpah darah lah, lapar darah, dengan sebab benda-benda yang khilaf. Kita tidak diajarkan untuk menumpahkan darah orang Islam. Darah orang kafir pun ada cara dia. Daripada ayat yang kita baca ni, daripada awal surah At-Taubah sampai ke saat ini, kita masih lagi dalam skop perbincangan tentang peperangan itu mesti ada syarat dia. Bom sana sini bukan daripada ajaran Islam, kan? Ini kena belajar, berhati-hati dengan kata-kata kita. Oh, seronoklah saya, video saya sudah 100,000 orang tengok. 100,000. Setiap orang tengok, malaikat catat, pembohongan kamu akan dikira di hadapan Allah Azza wa Jalla esok. Bukan mudah, bukan senang tanggungjawab kita depan Tuhan besar. Atas dunia ni seronok kita, kan? Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-13. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Allahu Akbar. Setelah kita berdepan dengan puak-puak ni, puak mana? Puak-puak tu hina Islam, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa ni? A'immatul kufri, kepala pengak. Kepala gedebe kafir, pembesar-pembesar dia lawan. Maka Allah tanya di sini, ala tuqatilu, mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya? Apa dia sumpah?
Perjanjian damai, sumpah. Wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil alham, humum. Humum ni maknanya bercita-cita, berazam nak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Tak kiralah secara umumnya puak kafir ni daripada Nabi kita berhijrah, dihalau keluar sekali. Nabi kita pergi buat perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6. Dalam perjanjian itu mereka telah memberi visa umrah kepada Nabi 3 hari. Nabi SAW datang pada tahun yang ke-7. Ketika sedang berkira-kira nak pergi tawaf umrah, mereka belot. Dia kata, bodoh kita, Muhammad mari daripada Madinah, perjalanan yang memenatkan. Mereka pula pernah diserang humma, demam panas di Madinah. Tentulah tubuh mereka tak kuat. Habis waktu nak tawaf, zab, kita serang tak, mati sebelah. Oh, sedap dia punya tolol. Dia sanggup batal perjanjian, visa yang diberi sanggup dibatalkan. Nabi SAW mendapat wahyu, maka Nabi mengarahkan para sahabat supaya buka kain ihram kita ni, buka bahu kanan. Ni, buka bahu. Kalau kata nak hormat Kaabah, Kaabah belah kiri. Kan? Masa tawaf, Kaabah belah kiri. Belah kanan ni Quraisy di atas bukit Jabal Qu'ayqi'an. Ingat nama bukit? Jabal Qu'ayqi'an. Bukit di sebelah Hijr Ismail. Nabi kata buka bahu. Berjalan ramal, lompat. Puak kafir tengok, tunjuk Muhammad ni, tunjuk masa, tunjuk kuat, kan? Berjalan pula, bukan berjalan lembek macam orang kena penyakit humala, lompat, tak jadi nak serang. Jahat buat ni, tengok ni, Allahu Akbar. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka lah juga yang pertama kali memerangi kamu. Islam tak ajar kita belot. Yang pembelok itu puak kafir itu. Atakhshawnahum, Allah tanya kita, tidaklah patut kamu takut pada mereka sehingga kamu tidak mahu memeranginya? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin, kerana Allah jualah yang berhak kamu takuti melanggar perintahnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Kalau betul beriman, mu takut ke Tuhan, bukan takut ke kafir. Lawan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab bila kita tak berjihad, Allah Ta'ala akan ambil tindakan ke atas kita. Wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum zullan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bila kamu tinggal jihad, Allah Ta'ala akan jatuhkan kehinaan atas kepala kamu. La ilaha illallah. Bilakah kehinaan ini diangkat sehingga kamu kembali semula untuk berjuang? Hari ini hina kita para jemaah sekalian, apabila umat Islam tidak bersatu padu, tidak wahdatul fikri, wahdatul saf, tidak, masing-masing pakat nak tenyih mu aku, masing-masing pakat nak jatuhkan mu aku. Hak baik pun kena kata, hak buruk pun sama juga. Akhir sekali orang kafir untuk bertepuk tangan. Bahkan sebagian daripada anak orang Islam amil lil kufar, menjadi pak turut ataupun tali barut pada kafir. Bergembiralah mereka dengan bos-bos mereka, walaiyazubillah. Baik. Maknanya kalau orang yang beriman, mereka ini takut untuk melanggar perintah Allah, dan mereka akan memerangi orang kafir, bukan memerangi sama-sama dia. Tengok ayat 14. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين.
Allah kata, perangilah mereka. Mana ayat ini bila nampak orang Islam tak apa laju, Allah Ta'ala tekan balik, qatiluhum, perangilah mereka dengan cara pedang ataupun mendirikan hujah, perang hujah, menunjukkan bahawa kewajipan kita mempertahankan agama, menolak sebarang bentuk syubhat, keraguan ataupun perkara-perkara yang ditimbulkan oleh orang kafir untuk memburuk-burukkan Islam, lawan kita. Itu perintah Allah Ta'ala. Jangan lambat-lambat. Yu'azzibhumullahu biaidikum. Allahu Akbar. Nascaya Allah akan menyaksa mereka dengan perantaraan tangan kamu. Itu agak, maknanya buat ni kafir kalah dengan sebab kita. Wa yukhzihim, dan akan menghinakan mereka. Wa yansurukum alaihim, serta menolong kamu menewaskan mereka. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin, dan Allah akan memuaskan hati orang-orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila kita berperang, insya Allah kita akan menang. Ketika itu Allah Ta'ala akan tenangkan hati orang-orang yang beriman. Dengan mana? Dengan kita mendapat kemenangan, dapat kekuatan, kan? Wa yuzhib ghaiza qulubihim. Allahu Akbar. Dan Allah juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang yang beriman itu. Wa yatubullahu ala man yasha', dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu alimun hakim, dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Mana ayat ini, ayat yang ke-15 ni, wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha' wallahu alimun hakim. Tengok, Allah Ta'ala sebut alimun hakim. Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui, lagi maha bijaksana, iaitu apa yang dia letak kemaslahatan kepada hamba-hamba dia dalam bab perjuangan, dalam bab peperangan. Kita ni kalau nak kira, kenapalah Tuhan buat peperangan? Perang ni mati, kan? Peperangan ni mati, bukannya dia dua, salah satu ya. Kalau tidak kita mati, dia mati. Mana siapa mati dulu? Tapi Allah buat untuk apa? Untuk menguji hamba dia, untuk diberi balasan. Pada telah kata di para ulama, Allah beri ujian kepada kita bukan nak ta'zib, nak mengazabkan kita, walakin tahzib. Tengok bahasa Arab menarik. Laisa bi ta'zib, tetapi tahzib. Ha tu ka'aiha. Ta'zib maknanya mengazabkan kita, menyeksa kita. Tapi Allah nak tahzib, makna nak membersihkan kita. Masya Allah. Sebab itu ayat ini diikuti dengan ayat yang ke-16 sangat jelas, matlamat. Matlamat jihad itu sendiri dijelaskan dalam ayat yang ke-16. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Tengok ayat 16 jelas. Ayat-ayat yang lepas kanat muraghibatan, menggalakkan untuk berjihad. Ayat yang ke-16 ini dia panggil maksud, iaitulah mazidu bayan, penjelasan tambahan tentang galakan supaya kita berjihad. Allahu Akbar. Tengok ayat. Am hasibtum, adakah kamu menyangka?
antutraku, bahawa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada itu. Maknanya setelah kita beriman, Allah kata cukup itu. La. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, padahal belum lagi terbukti kepada Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala sudah mengetahui, tapi nak tunjuk bukti itu kepada kamu, orang-orang yang berjihad di antara kamu, walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah, adalah orang berjihad dan orang yang tidak mengambil teman-teman rapat untuk mencurahkan rahsia kepada mereka, kasih sayang kepada mereka selain daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang beriman. Ini Tuhan nak uji kita. Hari ini yang pertama Tuhan kata apa? Berjihad. Jihad. Yang kedua Tuhan nak tengok siapa yang tidak menjadikan orang kafir sebagai teman rapat lain daripada orang mukmin. Ini kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Jangan sekali-kali kerana unsur-unsur apa sajalah perjuangan kita ni, kita melebihkan orang-orang kafir. Kepercayaan kita kepada orang kafir lebih-lebih. Dia panggil wala. Siapa mereka orang boleh panggil bos besar kita, iaitulah puak-puak kafir. Jangan. Kita mesti berwalak sama-sama umat Islam. Apa-apa yang berlaku pertelingkahan, ada yang tak kena sama-sama kita, bincang baik-baik, bermuzakarah. Berbincang kesatuan umat itu sangat penting. Khususnya dalam kegawatan, apa saja gawat, ekonomi gawat, kestabilan agak gawat, dan tambah pula tafsir untuk zaman kita ini, Covid juga menggawatkan kita. Manakala kita tidak duduk jadikan orang mukmin itu sebagai teman rapat kita, sebagai walak kita sama-sama kita tak nafikan orang mukmin, orang beriman, orang Islam pun ada masalah tersendiri, masalah hasad, masalah tamak kepada kedudukan, masalah pecah tu pecah ni ada. Tetapi kita ada asas, sumbu yang boleh menyalakan hubungan kita, iaitulah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Duduk semeja, Al-Quran di hadapan kita, sunnah di hadapan kita, insya-Allah kita boleh selesaikan kalau kita mahu. Tapi duduk main tak boleh duduk sekali. Duduk dengan orang kafir tengok tersengih-sengih, happy bertenganga mulut pagi sampai gelap, kita kata ini dalam keadaan berbahaya. Baiklah, kesimpulanlah daripada apa yang telah kita belajar, kita bincangkan ini, ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, atakhshawna fallahu ahqqu an takhshawhu. Ayat ini Allah arahkan kepada kita supaya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan samakan takut pada Allah tu dengan cara takut pada makhluk. Tak sama. Kita takut ke makhluk, takut ke ular, jengking kala, takut ke harimau, takut ke benda-benda, itu takut naluri. Takut kepada Allah Ta'ala, takut dalam hati, keimanan. Sebab takut ke singa ni, depan dia ada takut, lepas dia tak ada, tak takut dah. Kan? Mana takut kepada Allah Ta'ala ni takut yang berterusan. Itu perbezaan al-khasyah. Takut kepada Allah Ta'ala tu tak sama. Sama juga dengan masalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tak sama dengan cinta kita cinta kepada isteri dengan anak-anak. Cinta kepada isteri dan anak-anak memang kita, itu cara kita sayang, kasih sayang sama-sama kita cinta kepada harta benda kita. Tapi cinta kepada Allah dengan Rasul, mahabbatu al-qalbiyah, yang terpasak dalam hati kita, yang diserlahkan melalui perjuangan kita. Kita sayang ke anak-anak kita ni, buat balik makanan, tak? Balik buat berjalan dia pergi sana sini, beli benda-benda hak anak nak, hak bini nak apa dia beli, tak? Dia nak gelar apa gelar, nak rantai bagi rantai, nak baju bagi baju. Itu dia panggil hak zahirnya, tapi kasih sayang secara
Secara batinnya itu kecintaan. Maka kita dengan Allah Azza wa Jalla, bila kita kata sayang kepada Allah, kita takut kepada Allah Ta'ala, nampak kesan ketakutan itu, tak berani buat maksiat, kita tidak akan langgar PKP Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan yang terakhir yang secara ringkas yang kita boleh ambil, ayat ini mengajar kepada kita erti perjuangan, bahawa perjuangan itu perlu pada pengorbanan yang besar. Nak korban biarlah betul-betul mengikut jalan Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pejuang-pejuang komunis ke, pejuang ke apa, dia berjuang sungguh, ikhlas dia kepada dasar yang dia buat, tapi apa boleh buat, haba'an mansura, mereka akan kehilangan pahala yang tidak ada. Na'udzubillah. Baik, insya-Allah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, ayat 17 tentang pembinaan masjid dan pengimarahan masjid. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.